Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 12 akan memberi ringkasan terjemahan secara holistik bagi muka surat 32 hingga 33. Saya Muhammad Hafiz akan memulakan pembentangan ini bermula pada perenggan pertama. Pada perenggan pertama dapat diringkaskan dan difahami bahawasanya perenggan ini membincangkan tentang teori jisim dan jirim yang dibawa oleh Aristotle yang digunapakai oleh Abu Al-Hazal Al-Alaf Al-Mu'tazili. Teori yang dibawa oleh Aristotle tentang jisim dan jirim itu adalah melihat dunia ini dari zarah-zarah atau atom-atom kecil dan tidak boleh dibahagikan. Kemudian proses penciptaan pergabungan hanya dilakukan dengan kuasa Tuhan dan zat-zat itu dicipta oleh Tuhan. Abu Al-Hazal Al-Alaf Al-Mu'tazili sangat kuat dalam mempertahankan teori ini, akan tetapi ramai yang menolaknya sehingga datang Abu Hasan Al-Asy'ari dan muridnya Al-Baqilani. Mereka datang memberi sinar baharu dalam mengemukakan bukti bagi membuktikannya dan menentang penentangannya. Sekian dari saya. Kita teruskan pembentangan kita yang akan dibentangkan oleh rakan saya Faqih. Sebelum kita masuk dalam permasalahan ini dan apa yang datang selepasnya daripada masalah-masalah yang memerlukan pendedahan yang banyak dari hadis dan ayat mutasyabihat atau ayat sama-sama, dan kita melihat kepentingan dalam memperincikan prinsip umum yang menjadi pegangan setiap daripada ahli sunnah dan Mu'tazilah dalam menakwil ayat mutasyabihat, dan melihat setiap daripada puak-puak atau mazhab-mazhab akidah bahawasanya ayat muhkamat yang dari Al-Quran iaitu ayat yang membawa satu makna sahaja, dan ayat yang lain pula iaitu ayat mutasyabihat adalah ayat yang banyak membawa makna, dan bahawasanya ayat mutasyabihat ini wajib mengembalikan makna dengan menafsirkan ayat mutasyabihat atau menakwilkannya. Dan selepas ini yang menjadi topik atau perkara yang disepakati keseluruhannya, dan kamu akan melihat mereka akan berpecah atau tidak bersepakat dalam mempraktikkannya. Saya teruskan dengan perenggan yang seterusnya. Seperti yang dikatakan oleh Fakhri Al-Razi, dari kalangan ahli mazhab mendakwa bahawa ayat-ayat yang sesuai dengan mazhabnya adalah muhkamat, dan ayat-ayat lain yang serupa dengan perkataan lainnya adalah mutasyabihat. Maka ia mesti ditafsirkan dengan sewajarnya. Sebagai contoh daripada Mu'tazilah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesiapa yang mahu hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang mahu biarlah dia kafir, adalah muhkamat. Dan ayat yang kedua, dan apa yang kamu kehendaki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah mutasyabihat. Ayat yang kedua adalah jelas dalam doktrin Sunni dan mudah untuk menyebut ayat-ayat yang lain seperti mana perbezaan dalam penerapan prinsip umum ini. Assalamualaikum. Saya Ahmad Uzair dan saya akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan kami. Dalam perenggan saya ini menerangkan tentang ru'yah Allah, iaitu melihat Allah. Terdapat dua fahaman dalam perenggan ini. Pertama, fahaman daripada ahli sunnah. Yang kedua, daripada golongan Mu'tazilah. Ahli sunnah berfahaman bahawa kita dapat melihat Allah di darul akhir, di hari kemudian, di hari akhirat, berdasarkan sepotong ayat muhkamat dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 dan ayat 22. Akan tetapi Mu'tazilah ini mereka mentakwilkan ayat tersebut, dan mereka mentakwilkan ayat itu dan menjumpai ayat lain dalam Al-Quran yang mana ayat itu menyatakan ataupun maksudnya
la tudrikuhul absarah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Maka dengan itu mereka berfahaman bahawa mustahil bagi kita untuk melihat Allah. Maka golongan Mu'tazilah ini memang berfahaman adalah mustahil bagi kita ini untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, saya Abdul Qayyum Zulkifli akan menyambung apa yang dibahaskan oleh Uzair. Dan contoh yang lain yang telah datang dalam surah Al-Isra ayat 16, firman-Nya, dan apabila kami berkehendak untuk mencelakakan satu kampung, kami akan menyuruh orang-orang kaya kampung itu. Maka mereka mengingkari arahan tersebut dan sepatutnya ke atas mereka hukuman, maka kami menghancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Dan ini menunjukkan bahawasanya Allah kadang-kadang menyuruh kepada perkara yang buruk. Dan ini apa yang disepakati ahli sunnah. Selain itu telah datang dalam surah Al-A'raf ayat ke-28 firman-Nya, dan apabila mereka melakukan keburukan, mereka berkata kami mendapati moyang-moyang kami melakukan perkara tersebut dan Allah menyuruh mereka dengannya. Maka katakanlah, Allah tidak menyuruh melakukan perkara buruk. Dan ini jika diambil seperti itu secara literal, tidak pun menunjukkan percanggahan dengan apa yang difahami ahli sunnah, dan juga menunjukkan atas betulnya mazhab Mu'tazilah dan keputusannya apa yang dilaksanakan setiap mazhab mengikut prinsip umum yang disebutkan tadi, bahawasanya Sunni menjadikan satu ayat sebagai muhkamat dan menakwil ayat mutasyabihat sekira-kiranya dapat disejalankan bersama ayat muhkamat, dan Mu'tazilah melakukan sebaliknya dengan Sunni dengan menyeluruh. Wallahu a'lam.